Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Uh, Arju an takuna fi sihhatin jayidatin wa afiyatin fil bait insyaallah. Insyaallah al-yawm sanadrus 'anil mawdu' ismul fa'il. Okay, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang tajuk isim fa'il. Okey, apa itu ismul fa'il? Okey, ismul fa'il adalah kata nama atau kata terbitan bagi pelaku. Contoh dalam bahasa Melayu, okey, kita bahasa Melayu kita belajar orang yang macam kata kerja lukis. Okey, orang yang melukis kita panggil pelukis. Orang yang menyanyi kita panggil penyanyi. Jadi dekat sini dalam bahasa Melayu mostly lah dalam bahasa Melayu kita akan tambah imbuhan pe. Okey, pelukis jadi pelukis, nyanyi orang nyanyi dipanggil penyanyi. Macam tu juga dalam bahasa Arab. Okey, dalam bahasa Arab juga ada okey kata nama bagi pelaku yang mana dia dibina atas wazan fa'ilun. Okey, fa'ilun. Yang ni Ustazah akan terangkan lebih detail lepas ni. Okey, contoh kita tengok dekat sini. Gambar ni gambar siapa? Pelajar. Okey, pelajar. Okey, pelajar dalam bahasa Arab adalah talibun. Talibun. Yang mana talibun itu sendiri daripada kata kerja talaba. Okey, talaba yang bermaksud menuntut. Sebab apa kita ni sebagai talibun? Sebab kita menuntut ilmu. Okey, daripada fi'il talaba jadi isim talibun. Okey, talibun tu adalah isim. Nama pun isim fa'il Jadi sebab tu ada tanwin. Dia bukan lagi fi'il. Okey, kita tengok macam mana yang dimaksudkan dengan dibina atas wazan fa'ilun. Okey, contoh talaba. Okey, talaba fi'il. Pertama sekali sebelum kita nak tukar sesuatu fi'il kepada ismul fa'il, kita kena datangkan fi'il tu dalam bentuk fi'il madhi. Ataupun dalam bahasa Melayu kita kata kata dasar. Okey, kata dasar dia adalah talaba. Okey. Kemudian keluarkan. Okey, atas wazan fa'il kan, keluarkan perkataan tulis fa'ilun. Okey, so kita akan bentuk talaba ni kepada isim fa'il. Jadi, okey, kita pecahkan. Okey. Jadilah talibun. Okey, maksudnya dekat sini, okey, tengok kita kena tambahkan huruf alif selepas huruf kedua. Okey, kemudian ikutlah huruf ketiga. Okey, baris kasrah. Jadi huruf ketiga ni pun kena baris kasrah. Dan yang terakhir tanwin. Okey, kena tanwin supaya dia jadi isim. Ingat ciri-ciri isim adalah tanwin. Kalau tak nak tanwin boleh tapi kena ada alif lam. Okey, kalau tanwin talibun, tapi kalau tak nak tanwin macam mana? Boleh tak? Boleh. Kena letak alif lam. Jadi at-talibu. At-talibu. Maka jadilah dia isim fa'il yang bermaksud pelajar. Okey, seterusnya tengok contoh perkataan lain. Okey, perkataan lain kita ada syariba. Okey, syariba maksudnya apa? Minum. Okey, syariba adalah fi'il madhi yang bermaksud minum. Kata kerja bagi minum. Jadi kalau syariba, dia 3 huruf dan dia tidak ada huruf mad, iaitu alif waw ya. Tak ada pun kan? Jadi macam mana kita nak bentuk fi'il syariba kepada isim fa'il? Ikut juga macam fa'ilun ni. Okey. Sama juga macam talibun, jadilah dia syaribun. Syaribun. Tambahkan apa? Tambahkan alif selepas huruf pertama, lepas tu yang ketiga ni bariskan kasrah. Okey, sama juga. Maka jadilah dia isim fa'il yang bermaksud peminum. Okey, seterusnya. Okey, untuk membentuk isim fa'il, okey, sebelum kita nak bentuk, kita kena tahu dia fi'il yang ada berapa huruf. Okey, dalam bahasa Arab, dalam fi'il ni dia ada yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf dan juga 6 huruf. Tapi untuk yang silibus tingkatan 2,
kita akan khusus kepada fi'il sulasi. Okay, apa maksud fi'il sulasi? Fi'il sulasi bermaksud fi'il yang maksud fi'il yang ada ni dia punya ni, fi'il yang ada 3 huruf. Okay, fi'il yang ada 3 huruf. Fi'il sulasi adalah kata kerja ataupun fi'il lah. Fi'il yang ada 3 huruf. Jadi kita nak tengok macam mana nak bentuk isim fa'il daripada fi'il sulasi. Itu fi'il yang ada 3 huruf. Okay. Fi'il yang ada 3 huruf ni sendiri ada banyak bentuk dia. Kita akan pergi satu persatu. Okay. Okay, kita tengok. Okay. Fi'il pertama adalah dia adalah fi'il sahih salim ni, sahih salim. Bermaksud fi'il yang tiada huruf mat. Okay. Tak ada huruf mat. Okay, maksudnya tiada huruf mat. Apa itu huruf mat? Huruf mat adalah alif, waw dan ya. Okay, alif, waw, ya. Alif, waw, ya adalah huruf mat. Maksudnya dekat sini dia tak ada huruf alif, waw, ya dalam fi'il tersebut. Dia 3 huruf tapi tak ada alif, waw, ya. Namanya adalah sahih salim. Okay, itu nama mustalah dia lah dalam bahasa Arab. Contohnya, ta, la, ba. 3 huruf. Ta, 1, la, 2, ba, 3. Ta, la, ba. Ada 3 huruf dan tak ada huruf mat. Okay, yang kedua, jenis kedua adalah dimulai dengan huruf hamzah. Huruf hamzah. Ataupun kita panggil ini adalah fi'il sahih mahmuz. Okay, yang mana dimulai dengan huruf hamzah. Contoh, a, ka, la. Okay, tapi kalau dimulai dengan huruf hamzah, memang bahasa Arab dia akan ada alif tu sekali. Hamzah baru dekat atas dia. Okay, jadi a, ka, la. Ini dia tak panggil alif, dia panggil hamzah. Okay, sebab kita boleh sebut. Kita boleh sebut dia punya huruf hamzah tu. Bacaan dia. Okay, a, ka, la. 3 huruf juga. Alif iaitu hamzah. A, ka, la. 3 huruf. Jenis ketiga adalah huruf mat, okay, yang ada alif di tengah. Contohnya mu'tal ataupun dipanggil sebagai fi'il mu'tal ajwaf. Okay, apa-apa fi'il, okay, yang ada huruf mat kat tengah. Okay, huruf mat tadi anak kata alif, waw, ya kan. Tapi kat sini kita akan fokus kepada huruf mat alif. Huruf mat iaitu alif. Okay, bila kita tengok, dia adalah fi'il ada huruf alif di tengah-tengah. Okay. Itu dinama sebagai fi'il mu'tal ajwaf. Okay. Contohnya fa, za. Fa, za. 3 huruf. Fa 1, alif ni huruf mat 1, za ni 1. Fa, za. Okay, dan yang ketiga adalah huruf alif maksurah. Namanya alif maksurah, ya, bukan ya. Kalau ya ada titik dekat bawah. Di hujung perkataan. Ataupun dipanggil sebagai fi'il mu'tal naqis. Jadi dekat sini, contohnya adalah saqa. Saqa. Okay. Perkataan ni kita ada belajar dekat topik 8 buku teks tingkatan 2. Okay. Saqa maksudnya menyiram. Okay. Ada 3 huruf. Sin 1, qaf 1, alif maksurah 1. Jadi kita akan belajar macam mana nak bentuk isim fa'il daripada ketiga-tiga bentuk fi'il sulasi. Fi'il sulasi apa? Fi'il yang ada 3 huruf. Okay. Sebelum seterusnya, okay, kita tengok yang pertama. Macam mana nak bentuk. Okay. Bentuk pertama adalah kita nak bentuk isim fa'il daripada fi'il yang tak ada huruf mat, iaitu sahih salim. Okay, tengok apa dia tengah buat. Dia tengah belajar ataupun menuntut ilmu. Jadi fi'il dia adalah talabah. Fi'il yang sesuai adalah talabah. Ada 3 huruf talabah dan tak ada huruf mat. Okay. So nak bentuk dia, okay, keluarkan dulu acuan fa'ilun. Keluarkan fa'ilun. Ni acuan dia ataupun wazan. Dalam bahasa kita panggil wazan. Okay. Disepritkan huruf. Kemudian tengok apa jadi. Macam biasa kita tambahkan. Okay. Kita tambahkan alif selepas huruf yang pertama. Talibun. So kita akan jadi talibun.
kena ingat kita kena bariskan kasrah untuk lam ni. Okey. Okey. Lam ni kita kena ingat kita kena bariskan kasrah. Kena ikut macam acuan ni. Okey, kita kena ikut je. Ba ni macam salah tanwin. Sebab kita akan jadikan dia isim. Isim mesti ada tanwin. Kalau tak nak tanwin boleh, tapi kena ada alif lam. Jadi at-talibu ataupun talibun. Okay, ingat yang pasti sini jadi kasrah. Jangan kekalkan fathah sebab kita dah ikut macam mana isim fa'il tu. Kita dah ikut ni, kita ikut bentuk dia. Okay? Jadilah dia isim fa'il yang membawa maksud pelajar iaitu orang yang sedang belajar. Seterusnya, kita akan tengok jenis kedua iaitu fi'il yang dimulai dengan huruf hamzah iaitu fi'il sahih mahmus. Okay. Apa yang gambar ni tengah buat ataupun apa fi'il yang sesuai bagi gambar tersebut? Makan. Okay, makan. Makan apa dalam bahasa Arab? Fi'il bagi makan adalah akala. Tu akala. Ada 3 huruf, betul? Akala. 3 huruf yang mana dimulai dengan huruf hamzah. So, macam mana nak bentuk dia? Yang ni lain sikit. Pertama macam biasa, keluarkan dulu wazan ataupun acuan fa'ilun. Kemudian spreadkan dia macam ni. Lepas tu tengok. Okey, macam mana lah maksudnya? Tambah alif selepas huruf pertama. Dan yang ketiga dibariskan dengan kasrah. Okey, tapi dalam bahasa Arab macam dia tak akan jadi kilun. Dia tak akan buat macam ni. Tulisan dia tak akan jadi macam ni. Okey, jadi macam mana? Okey, so dia akan jadi... Okey, kat sini kilun. Jadi hamzah bertemu dengan alif. Automatik akan jadi alif mat. Ini namanya alif mat Alif mat. Jadi tulisnya adalah kilun. Bentuknya adalah macam ni. Kilun. Okey, kita akan jadikan alif hamzah dengan alif tadi kepada kita akan tukar. Gabungkan so jadi alif mat. So, tulisan dia adalah kilun. Maka jadilah dia isim fa'il bagi orang yang makan ataupun orang yang sedang makan yang bermaksud kepada pemakan. Okey, pemakan. Okey, kita tengok jenis fi'il yang seterusnya iaitu fi'il yang ada huruf mat iaitu huruf alif di tengah fi'il tersebut. Ataupun kita panggil dalam bahasa Arab adalah fi'il mu'tal ajwaf. Okey, fi'il mu'tal ajwaf. Okey, macam mana kita nak bentuk fi'il yang ada huruf matnya iaitu huruf mat, huruf alif, okey, di tengah. Okey, sebelum tu kita tengok gambar ni. Gambar ni, apakah fi'il ataupun kata kerja yang sesuai dengan gambar tersebut? Menang. Okey, menang. Menang dalam bahasa Arab adalah faza. Faza. Okey, dia 3 huruf. Okey, 3 huruf. Ni 3 huruf. Dan dia ada huruf mat iaitu huruf alif di tengah-tengah. Jadi macam mana kita nak bentuk isim fa'il daripada faza ataupun kita nak cakap pemenang dalam bahasa Arab? Keluarkan dulu fa'ilun, kemudian pisah-pisahkan ikut huruf dan kita tuliskan dia macam biasa. Okey, maksudnya tambah, okey, ni alif faza tu. Okey, tambah huruf alif selepas huruf kedua. Huruf alif selepas huruf kedua. Okey. Tapi alif jumpa dengan alif dan kedua-duanya pula sukun. Okey. Macam mana? Adakah sama macam tadi? Bila hamzah bertemu dengan alif, jadikan dia alif mat, iaitu alif ada ombak kat atas tu? Tak. Yang ni isunya lain sebab bertemu iltiqa. Okey, dua alif iltiqa. Dua alif yang sukun. Ataupun dalam bahasa kita panggil iltiqa sakinain. Bila jumpa dua huruf yang sukun, apa perlu buat adalah alif yang kedua ni jadikan dia hamzah yang ada rumah, kemudian kita bariskan dengan baris kasrah. Sebab kita dekat tempat ain kan. Dalam fa'ilun ni kita dekat tempat ain. So kita kena ikut dia, bariskan dengan baris kasrah. Jadilah dia faizun. Yang bermaksud pemenang.
Okay, ni alif tadi dah tukar kepada hamzah. Faizun. Tanwinkan dia sebab dia isim. Tak boleh jadikan dia fa'aza. Sebab kita dah tukar kepada isim fa'il. Bila tukar kepada isim fa'il, kita kena ikut wazan ataupun bentuk ataupun acuan fa'ilun tu sendiri. Okay, dan kita kena tanwin sebab dia adalah isim. Okay, tak boleh jadi, tak boleh nak fa'aza. Jadi fa'aza tak ada maksud. Okay, kalau tak nak ada tanwin boleh tapi tambah alif lam. Sebab ciri-ciri isim adalah mesti ada tanwin ataupun alif lam. Seterusnya, kita tengok jenis fi'il yang keempat di mana huruf alif maksurah di hujung perkataan ataupun kita panggil fi'il itu adalah fi'il mu'tal naqis. Okey, fi'il mu'tal naqis. Okey, tengok apa yang dia sedang buat. Menyiram. Okey, apa fi'il menyiram dalam bahasa Arab? Saqa. Okey, saqa. Jadi, okey, saqa. Okey, yang ni cara lain sikit. Okey, bila dah keluarkan, mula-mula keluarkan dulu, ya, keluarkan fi'il madi. Lepas dah keluarkan fi'il madi, kita kena tahu juga apa fi'il mudhari' bagi saqa. Jadi fi'il mudhari' bagi saqa adalah yasqi. Okey, yasqi. Okey. Jadi dekat sini kalau kita perasan, dia ada fi'il madi. Yang kedua ni baris fathah, qaf ni baris fathah. Tapi bila dia jadi fi'il mudhari', okey, bila fi'il mudhari' kita kena ada ya kat belakang. Ya ni ada tambah titik. Qaf ni akan dibariskan dengan baris kasrah. Okey, yasqi. Itu memang kita kena ingat lah dia punya fi'il. Okey. Jadi macam mana nak bentukkan dia kepada isim fa'il? Caranya adalah okey, keluarkan dulu fa'ilun macam biasa. Okey, kemudian okey, yasqi kan? Okey, tadi saqa. Okey. 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 Tengok ni. Saqi. Macam biasa, tambah alif selepas huruf pertama. Tambah alif selepas huruf pertama. Qaf ni kita bariskan ikut macam mana dekat fi'il mudhari'. Sebab qaf tadi baris kasrah dan ada ya kan? Okay, so yang ni kita ikut dia. Ya, kekalkan juga. Saqi. Okay, saqi. Tapi yang ni, asalnya memang pun huruf ya ni ataupun huruf alif maksurah ni, asalnya memang kita matikan dia. Memang sukun. Ni pun sukun. Sedangkan kalau nak jadikan dia isim fa'il, huruf terakhir mesti ada baris. Fathah. Mesti fathah lah maksudnya biasanya. Kalau doa, kalau fi'il biasanya fathah. Tapi dekat sini, huruf terakhir dia sukun. Jadi macam mana? Jadi cara dia akan jadi, okey, kita buang yang sukun ni. Kita buangkan dia. Okey, jadilah dia saqin. Yang bermakna penyiram, kata nama bagi orang yang sedang menyiram. Okey. Kalau dia isim, ingat ciri-ciri isim mesti ada tanwin ataupun alif lam. Jadi kita ada dua option ni kat sini. Kalau kita nak tulis dia tak ada alif lam, jadikan dia tanwin dan buang ya. Ya tu, ya tadi ni kita buang. Tapi kalau kita nak jadikan dia isim yang ada alif lam, maksudnya mungkin masa tu kita nak buat ayat yang mana ia perlu kepada alif lam. Okay. Kita akan kekalkan ya. Jadi ini tak ada tanwin lah. Okay, tak ada tanwin. Ataupun masa tu kita nak jadikan perkataan saqi ni kedudukan pertama ataupun mudhaf dalam tarkib idhafi. Jadi contoh macam penyiram bunga. Kita nak kata dia penyiram bunga. Okay, kalau kita jadikan dia tarkib idhafi. Okay, kan dah tarkib idhafi, dia punya kalimah pertama tak ada alif lam. Kalimah kedua baru ada alif lam kan. Okay, jadi kat sini tapi keadaan ini tak boleh kita nak tanwinkan qaf tu. Sebab kita kena hidupkan dia bila dah kat tarkib idhafi. Jadi caranya dengan kekalkan ya.
Contoh saqiyu, kita nak kata bunga. Bunga apa dalam bahasa Arab? Bunga dalam bahasa Arab az-zuhur. Az-zuhur. Saqiyul zuhuri. Okey. Ataupun kita nak kata penyiram bunga ros. Wardah. Saqiyul wardati. Okey. Maksudnya dekat sini kita akan kekalkan um, okay. Kita akan kekalkan ya dekat sini. Ya ni bila mana dia berada dalam keadaan ada alif lam dan bila mana kita nak letak bentukkan dia sebagai tarkib idhafi. Jadi dua bentuk ni, satu ada alif lam, satu untuk tarkib idhafi. Jadi dua masa ni kita kena kekalkan ya. Tapi kalau kita tak nak letak alif lam dan kita bukan pun nak gunakan dia untuk tarkib idhafi dan kita nak jadikan dia tanwin, so macam ni lah bentuknya. Okey? Faham tu? Okey. Seterusnya, dan kita dah habis pun keempat-empat jenis fi'il tadi. Kita dah belajar macam mana kita nak bentuk dia. Okey, yang pasti ini semua adalah untuk fi'il yang ada 3 huruf. Dan untuk pengetahuan antum juga, bila dah namanya isim, tadi. Okey, maksudnya ni, kekalkan huruf ya jika kalimah itu ada alif lam. Macam tadilah yang nak terangkan. Okey. Secara khulasahnya, belum khulasah lagi, maksudnya dari segi pembentukannya kat sini, okey, untuk isim fa'il, kita kena detect dulu. Yang pertama kita detect. Okey, fa'il tu mesti 3 huruf. Lepas tu kita tengok fa'il tu dia ada huruf mad ke tak ada huruf mad. Lepas tu kita tengok huruf tu dimulai dengan huruf hamzah ke, atau adakah huruf ataupun fa'il itu ada huruf mad iaitu alif di tengahnya, ataupun fa'il tu ada alif maksurah masa dekat hujung tu. Okey, bila kita dah tahu ciri-ciri dia, baru kita boleh tukar dan baru kita boleh tahu macam mana nak tukar fi'il tersebut kepada ismul fa'il. Okey, contoh macam yang tadi yang saya Ana dah ajar sebentar tadi. Okey, dan bila kita isim, nama pun isim, kita boleh bentuk dia. Okey, isim fa'il ni boleh dibentuk dalam keadaan mufrad, musanna dan jamak. Maksudnya kita boleh bentukkan dia lah macam mana isim musanna, isim mufrad, isim jamak. Okey. Cara dia macam ni lah, macam biasa. Sama je. Okey, syaribun. Tambah bila musanna jadi syaribani. Dan jamak tambahlah wawun syaribuna. Contoh pula untuk fi'il yang ada hamzah kat depan tadi. Kita dah jadikan dia akhizun. Akhizun, akhizani, akhizuna. Begitu juga dengan faizun. Okey, faizun, faizani, faizuna. Tapi kalau untuk untuk fi'il yang ini memang special sebab selalu je lain kan dengan cara-cara dengan fi'il yang lain. Okey, kalau untuk sakin, bila dia musanna, kita akan gunakan ya. Okey, ya tu kita naik balik. Sebab kita tak boleh nak jadikan dia saqani, tak boleh. Sebab asalnya tadi yaski. Okey, maksudnya dekat sini tambah lagi. Poin ketiga, kekalkan ya bila kita nak bentukkan isim tersebut kepada isim musanna. Jadi dia saqiyani. Okey. Bila nak kekalkan ya dekat fi'il yang ada alif maksurah tadi, pertama bila ada alif lam, as-saqi. Kedua, bila kita nak bentukkan perkataan ini menjadi tarkib idhafi. Contoh saqiyul wardati, kita kena hidupkan ya. Okey. Dan yang ketiga, bila kita nak jadikan isim fa'il saqi ini kepada musanna jadi saqiyani, hidupkan ya dia. Dan terakhir adalah jamak. Dari segi jamak pula adalah sakuna. Mana ya tu dah hilang? Yes. Bila dia jamak, kita akan nuhzif. Kita akan buang ya ni. Kita akan gantikan dengan huruf waw. Kenapa? Sebab bila jamak dan dia marfu', tambah waw nun.
Jadi qaf ni pun akan ikut juga dhammah. So kita kena buang ya tu. Sakuna. Okay, faham? Okay. Ini untuk muzakkar. Okay, begitulah. Tapi kalau untuk muannas kita akan kekalkan semua ya dekat sini akan kekalkan. Okay, macam mana? Kalau untuk muannas, ni hanya untuk fi'il yang ada alif maksurah di hujungnya sahaja. Yang lain tu macam biasa. Pada muannas biasa tambah ta marbutah kan. Jadi kalau yang ni, contoh ni muannas dia jadi saqiyatun. Saqiyatun. Okay. Ni dia punya mufrad. Kalau dia muannas tambah ta marbutah. Jadi bila kita nak jadikan dia muannas, kita akan hidupkan ya. Okey? Tapi kalau dia mufrad muzakkar yang tak ada alif lam, kita kekalkan tanwin tu. Kita buang ya. Hidupkan ya bila kita nak jadikan dia muannas sebab kita nak tambah ta marbutah. Okey, kemudian kalau musanna jadi macam mana? Kalau musanna jadi qiyata ni. Kita tambah alif lam lah macam biasa. Tapi ya tu ada. Dan kalau untuk jamak muannas salim dia akan jadi saqiyatun. Okey. Okey. Jadi di lain sikit bila kita dalam keadaan mufrad lah. Musanna dia kena ada ya dan jamak kena buang ya tukarkan dengan waw. Tapi kalau dia muannas, okey, muannas ya tu kekal. Dan pertambahan untuk mufrad musanna jamak macam biasa. Kalau muannas mufrad ada ta marbutah, kalau musanna ada alif nun dan begitu juga dengan jamak kita tambah alif ta. Okey. Ana rasa untuk itu sahaja pelajaran kita hari ini. Semoga antum faham dengan cara-cara untuk membentuk fi'il sulasi kepada ismul fa'il. Okey, la'allakum tastafidun. Semoga ini semua bermanfaat untuk antum semua dan dapat membantu antum untuk faham tentang tajuk ainil mawdu' ismul fa'il. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.